Bismillahirrahmanirrahim. Fahamlah kita bahawa dakwah dan ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi mussalatu wassalam itu mempunyai musuh yang ramai. Oleh kerana ajaran dan petunjuk yang dibawa oleh mereka berkekalan hingga hari kiamat, maka tipu daya dan kejahatan serta kesesatan musuh juga berpanjangan hingga hari kiamat. Kegiatan dan usaha musuh-musuh itu tidak pernah berhenti menghalang dakwah yang dipelopori oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, sama ada secara berdepan atau penipuan, dengan syiar-syiar yang menarik perhatian dan seterusnya mengabui pandangan ke arah Islam yang tulen. Oleh kerana Al-Quranul Karim adalah kitab mukjizat dan petunjuk sehingga hari kiamat, maka cerita yang berlaku dalam Quran bukan cerita untuk sedap didengar. Cerita yang jadi petunjuk yang berlaku sehingga hari kiamat, yang kita mesti ambil pengajaran sehingga hari kiamat. Apabila Al-Quranul Karim menceritakan kepada kita bahawa Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam semenjak Nabi Adam, manusia yang pertama, bersama dengan isterinya Hawa, ada musuh iaitulah Iblis. Diikuti oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul selepasnya, dan sehinggalah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh itu bukan bermakna menentang batang tubuh Rasul-Rasul. Mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh kerana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam Quran adalah mukjizat petunjuk yang berpanjangan sehingga hari kiamat, maka musuhnya akan berlaku sehingga hari kiamat. Kita mesti sedar, termasuklah di zaman kita ni, sekiranya kita berpegang dengan petunjuk yang ada dalam Quran sungguh-sungguh, mestilah menghadapi musuh sebagaimana Nabi Adam, sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita tak berasa apa, musuh tak ada, itu tak betul lah. Menunjukkan Islam yang kita bawa itu salah, tak kena. Kalau Islam tu kena, mesti ada musuh. Itulah yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Kita melihat berlakunya pembunuhan, kezaliman dan penindasan ke atas orang-orang yang menegakkan cita-cita meninggikan kalimah Allah supaya berdaulat di atas muka bumi ini, di mana-mana sahaja berlaku. Dan kita juga melihat slogan-slogan dan kerja-kerja menipu umat Islam yang berlaku semenjak Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, yang menunjuk warak di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengadakan projek masjid dirar bagi tujuan menipu dan melekakan umat Islam supaya mereka tidak menjalankan kerja jihad, menyambung perjuangan para anbiya, di mana kerja menipu dan mengemukakan slogan dan projek dirar berterusan hingga ke hari ini. Kita naklah sedar bahawa kerja-kerja kaum musyrikin dan kerja-kerja golongan ahli kitab, kerja-kerja golongan munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay dan Abu Amir Ar-Rahib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
berterusan sehingga hari ini. Sama ada secara berdepan seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang menyerang negeri-negeri orang Islam, membunuh orang Islam, seperti yang berlaku di Myanmar, yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Afghanistan, ataupun kezaliman yang berlaku di dalam negeri-negeri orang Islam, yang berlaku di Mesir, yang berlaku di negeri Arab, negeri yang berbahasa dengan bahasa Quran, termasuklah di negeri kita, negeri yang lain. Tentangan terhadap Islam ini adalah kerja lama, menyambung kerja lama. Termasuklah kerja Abdullah bin Ubay dan Abu Amir Ar-Rahib yang menipu orang Islam, duduk dalam masjid bersama dengan Nabi SAW, tunjuk warak, tunjuk beribadat. Abdullah bin Ubay, bila Nabi masuk ke masjid, dia fikir bangun. Rasulullah mari dah Rasulullah. Tunjuk dia kuat lebih pada orang lain. Padahal penipu besar, musuh Islam yang sangat besar. Abu Amir Ar-Rahib. Rahib ini maknanya dia tok lebah, yang kuat beribadat. Iaitulah yang mendirikan Masjid Dirar di Madinah. Didirikan masjid yang molek, yang ada atap lindung daripada panas, ada dinding lindung daripada sejuk. Didirikan masjid ini dan dijemput Nabi SAW datang supaya semayang di masjid dia. Dia cari imam yang sedap baca Quran, semayang di masjid dia. Jemput Nabi mari. Tujuannya supaya Nabi menangguhkan perjuangan untuk pergi ke Tabuk menghadapi tentera Rom. Projeknya projek masjid. Tujuannya supaya orang Islam pergi ke masjid, meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan. Ini projek yang dilakukan oleh Abu Amir Ar-Rahib di zaman Nabi SAW, yang Tuhan turunkan Quran mengutuk amalan-amalan buat masjid kerana menentang perjuangan Islam. Zahirnya nampak kerja Islam, tetapi hakikatnya ialah untuk menangguhkan kerja-kerja perjuangan untuk menegakkan Islam. Untuk memahaminya, bacalah firman Allah Ta'ala, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 217. Artinya, dan mereka tidak berhenti-henti memerangi kamu sehinggalah mereka dapat memalingkan kamu daripada agama kamu, yakni menjadi kafir. Seandainya mereka dapat melakukan begitu, barang siapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, lalu dia mati di dalam kekafiran itu, maka amal mereka menjadi sia-sia di dunia ini dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini mendedahkan bahawa musuh-musuh Islam akan terus menerus memerangi orang Islam, sehinggalah orang Islam murtad daripada agama Islam, meninggalkan agama Islam, baru dia berhenti. Sama dia meninggalkan agama Islam, semuanya ikut agama lain, keluar daripada Islam kalau boleh, ataupun tinggal separuh tak apa dah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menafikan mana-mana hukum yang ada dalam Islam, menafikan. Contohnya kita kata puasa tak ada dalam Islam, jadi kafir. Contohnya menyatakan haji tak ada dalam Islam, jadi kafir. Contohnya menyatakan hukum qisas, hukum hudud tak ada dalam Islam, jadi kafir. Contohnya menyatakan politik tak ada dalam Islam, jadi kafir juga. Kecuali kerana jahil, kerana dia tak tahu. Kalau jahil berdosa kerana dia tak belajar. Setelah dia beritahu, degil juga, maka jadi keluar daripada agama Islam. Kalau tak bertaubat, rugi di dunia dan rugi di hari akhirat. Oleh kerana itulah, di hari kiamat kelak, Allah Ta'ala tapis. Bukan saja tapis
masa nak mati dalam keadaan nazak, diuji lagi, ditapis dalam kubur. Malaikat tanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhan yang menjadi mentadbir urusanmu? "Man rabbuk?" Ditapis pula di padang mahsyar, dihisapkan amalan dia. Anggota-anggota jadi saksi, kulit jadi saksi, tangan jadi saksi, mata jadi saksi, telinga jadi saksi, kaki jadi saksi, kemaluan jadi saksi, anggota jadi saksi. Dibicarakan di padang mahsyar. Tak padang lagi. Lalu di atas as-sirat, di atas tetian yang dibentangkan di atas neraka, di mana di kiri kanan sirat ini ada penyangkut-penyangkut. Yang menyangkut dia jatuh. Yang sakut dia ialah hak sakut di atas dunia hari ni. Yang sakut di atas dunia, pitih sakut dia, hawa nafsu sakut dia, kelalaian sakut dia, menyebabkan dia tinggal dengan menafikan mana-mana ajaran Islam. Kerana dia sakut oleh benda-benda yang sakut di atas dunia, dia jadikan penyangkut, gunung dalam neraka, jatuh. Sekiranya tidak bertaubat, tidak balik kepada Islam, tak balik kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghadapinya, bacalah firman Allah Taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده." Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Artinya, sesungguhnya telah ada teladan yang baik bagi kamu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sehinggalah kamu beriman kepada Allah sahaja." Allah Ta'ala menunjukkan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya berdepan dengan kuasa besar dunia, kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Raja Namrud. Dihalau mula-mula oleh ayah dia sendiri. Ayah dia hala Ibrahim. Dihalau oleh Raja Namrud, menyebabkan berhijrah, meninggalkan tanah air yang disayangi kerana menegakkan Islam. Siapa begitu sekali berpegang dengan Islam. Itu contoh yang ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim. Hubungan keluarga ada, tetapi apabila menolak Islam, menolak perjuangannya, menolak petunjuk Allah, yang dipilih ya Allah, Allah hendaklah diutamakan. Kerana Allah lebih daripada kerajaan, lebih daripada ibu bapa, lebih daripada segala-galanya. Kerana Allah yang menjadikan kita, Allah yang beri nyawa pada kita, Allah yang menggerakkan jantung, nadi kita, Allah yang memberi rezeki seluruh kehidupan kita. Apa yang tak boleh diberi oleh kerajaan, tak boleh diberi oleh ibu bapa, tak boleh diberi oleh sesiapa, Allah memberi semuanya. Maka Allah hendaklah diutamakan. Apabila berlakunya perlawanan di antara Allah dengan kerajaan, dengan ibu bapa, dengan keluarga, dengan harta, dengan siapa sahaja, maka Allah yang menjadi pilihan. Itu contoh yang ditunjuk oleh Allah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Dan firman Allah Ta'ala, "Walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum biba'd lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz." Suratul Hajj ayat 40. Artinya, sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah
telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya, bahwasanya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ayat ini menyatakan menjadi peraturan alam. Peraturan alam, adanya peredaran bulan, peredaran matahari, adanya musim hujan, musim kemarau, adanya musim sejuk, musim panas, adanya siang dan malam, adanya sakit dan sihat. Maka Tuhan jadikan adanya benar dan adanya salah. Yang benar daripada Allah, yang salah yang berlawan dengan Allah. Dan Allah jadikan perlawanan di antara ajaran Allah dengan menyeleweng daripada ajaran Allah. Dan Allah jadikan perlawanan di antara kumpulan-kumpulan manusia. Yang menentukan yang hak ialah Islam. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar daripada Tuhanmu, maka jangan kamu masuk di kalangan orang-orang yang ragu dan syak. Bahkan perlawanan di antara sama-sama kafir tak menentukan kebenaran. Allah Ta'ala sebut gereja, rumah-rumah ibadat Yahudi tak selamat. Termasuklah rumah-rumah ibadat agama Majusi tak selamat. Masjid juga tak selamat, dimusnahkan oleh orang. Kebebasan beragama tidak ada. Kebebasan beragama tidak ada. Hak untuk memilih agama tidak ada. Walaupun yang betulnya Islam, tapi hak memilih agama tak ada di kalangan agama-agama lain. Bila Yahudi menang, bunuh Kristian. Bila Kristian menang, bunuh Yahudi. Bila Hindu menang, bunuh pengikut agama lain. Bila Majusi menang, bunuh pengikut lain agama Majusi. Berlawan sama-sama dia. Tak ada hak untuk memilih agama. Bila Islam menang, barulah Islam mewujudkan satu keamanan. Ajak masuk Islam, tidak paksa. Sila masuk Islam, tidak paksa. Tak mau masuk Islam, loh lah, suka kamu nak pilih agama apa. Mengapa tak dipaksa orang masuk Islam? Sebabnya masuk Islam mesti iman. Mesti iman. Mesti menyerah diri, mesti percaya. Kalau paksa orang, dia masuk Islam tipu. Masuk Islam tidak ikhlas. Ini hikmat mengapa tidak dipaksa penganut-penganut agama lain. Bila Islam memerintah, tak dipaksa penganut-penganut agama lain. Tak dipaksa. Ikut suka kamu lah. Nak pegang apa agama kamu yang nak. Tapi kami mengatakan Islam ni betul. Maka tak diganggu orang Yahudi di rumah ibadat. Tak diganggu orang Kristian di gereja dia. Tak diganggu orang Majusi di rumah ibadat dia. Tak ganggu orang Hindu dan Buddha di rumah ibadat dia. Tak diganggu. Mereka terus beribadat. Dalam masa yang sama diajak mereka kepada Islam. Sehingga mereka nampak Islam bukan sahaja hujah-hujah cakap. Termasuklah adil hukum Islam. Hikmat hukum Islam. Wujudnya keamanan. Keamanan berlaku. Senang. Tak ada gangguan. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Ini memerlukan Islam itu memerintah. Kalau Islam tak memerintah, macam mana nak tunjuk Islam ni? Duduk masjid masing-masing, hukum hudud tak dilaksanakan. Undang-undang jenayah tak dilaksanakan. Undang-undang tanah Islam tak dilaksanakan. Undang-undang antarabangsa Islam tak dilaksanakan. Macam mana orang kafir nak tengok adanya Islam? Kita duduk sejik je. Piti banyak pergi Mekah. Buat umrah setiap kali. Hati ikut pandai lah. Apa berlaku dalam dunia pun. Islam hak tu je. Ini tak betul. Ini bukan cara yang diajar oleh Nabi SAW. Dan sebab itu Allah Ta'ala sebut ayat ini. Udina lilladina yuqataluna bi'annahum zulimu. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah
walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Ayat kita baca ni. Lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajid. Wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sambung dia, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Suratul Hajj dibaca ayat 39, 40, 41. Dibaca ayat ini. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka telah dizalimi. Mereka itu ialah orang Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Mereka ialah, iaitulah Nabi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat dia yang dihalau daripada Mekah. Tidak ada kesalahan yang dibuat, melainkan kerana mereka berkata Rabbunallah, Rabbunallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu makna Rabb, Tuhan yang menjadikan alam, yang mentarbiyah alam, yang wajib disembah, dan syariat dia mesti mentarbir alam ini. Itu makna Rabbil Alamin. Hak itu dulu Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu makna dia Rabbil Alamin. Dengan sebab itu mungkin kita tanya Mar Rabbuk, siapa Rabb? Tuhan yang menjadi mentarbir seluruh kehidupan ini. Siapa? Dia tak tanya man ilahu, kita mengucap la ilaha illallah. Dia tak tanya man ilahu. Mungkin kita tanya man rabbuk, siapa Tuhan yang menjadi mengurus kehidupan kamu. Bila Nabi kata Rabbun Allah, Rabbun Allah, kami nak sembahnya Allah, ibadatnya Allah, termasuklah cara hidup di dalam masyarakat, politiknya, ekonominya, pengurusannya mengikut syariat Allah. Di sini pemimpin Mekah menghantar wakil bertemu dengan Nabi SAW berunding. Wahai Muhammad, tak apa semayang, haji tak apa, umrah tak apa, tapi peraturan cara hidup ini kekal macam dulu juga. Jangan ganggu arak, judi, mungkar, bunuh orang, cara jahiliah, mendedah aurat, jangan ganggu. Wahai Muhammad, cukuplah mu semayang. Hak kita nak hari ni lah sejik saja, buat haji umrah saja. Wahai Muhammad, mu pakai tu je, biar mu jadi raja. Mu jadi raja di Mekah ni, jadi raja saja. Jadi raja, beri harta kekayaan, beri kesenangan, tapi syariat tidak dilaksanakan. Maka ditolak oleh Nabi SAW. Nabi tolak. Bila Nabi tolak, lalu mereka menyeksa sahabat-sahabat Nabi. Lepas seksa sahabat Nabi, ada yang mati dibunuh, nak bunuh Nabi pula. Siapa mereka nak bunuh Nabi? Akhirnya Allah mengizinkan Nabi SAW berhijrah, berpindah ke negeri lain, negeri yang penduduknya masuk Islam, dan menyerah tanah air dia, menyerah harta dia, menyerah diri dia untuk jadikan Islam itu memerintah sepenuhnya. Maka Nabi pun pergi ke Madinah. Ini makna hijrah. Hijrah itu dia. Tujuannya untuk mendirikan satu pemerintahan yang menjadikan Islam perlembagaan dia yang berkuasa. Mana-mana yang bercanggah dengan Islam hendaklah dibatalkan. Ditulis dalam perjanjian Madinah di antara Nabi SAW, sahabat-sahabatnya kalangan Muhajirin dan Ansar, dan dia ajak orang-orang Yahudi diajak sama. Kamu tak mau masuk Islam, tak dipaksa. Termasuklah orang munafik, dia benar duduk. Mu nak menipu-nipulah mu, nak bagi masjid, main masjid. Hati serah pada Allah Ta'ala. Orang musyrikin, tapi dalam perlembagaan. Wa annahu ma kana min baini ahli hadhihi as-sahifati min hadathin aw istijarin yukhafu fasaduhu wa maradduhu ila Allah
wa ila Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis dalam perjanjian. Dan apa-apa yang menjadi pertelengkahan di kalangan semua pihak yang terlibat di dalam sahifah perjanjian ini, hendaklah dikembalikan kepada Allah, yakni pada Quran, dan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran dan hadis menjadi hukum yang paling tinggi. Mana-mana yang bercanggah Quran dan hadis dibatalkan. Ini dia. Maka dibenarkan orang Yahudi, Kristian, orang musyrikin hidup dalam masyarakat Islam. Mereka nak makan babi, itu hak mereka. Nak jual babi pada orang Islam, tak boleh. Orang Islam jual babi ke dia, tak boleh. Agama dia kata dia boleh minum arak. Itu hamulah. Hamulah. Mu nak menega arak sama-sama mu. Mazhab Syafi'i kata tak boleh ambil cuka. Kata mazhab Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, Abu Yusuf mengatakan ambil cuka. Cuka daripada arak, daripada amalan-amalan maksiat mereka, dan duit diletak dalam simpanan khas. Dan dibelanjakan untuk mereka. Tak boleh belanja untuk orang Islam. Ini pendapat Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi, negeri yang ada masyarakat majmuk. Imam Syafi'i duduk di Hijaz. Tak ada orang kafir di Hijaz. Dengan sebab itu. Maka dibenarkan mereka hidup dalam masyarakat Islam. Dan mereka tengok undang-undang Islam adil. Undang-undang Islam baik. Mula-mula dia tambuh ke undang-undang Islam. Nampak kerah undang-undang Islam ni. Akhirnya dia tengok tak ramai apa orang kena kerak tangan. Orang curi berkecil. Asalnya duduk nampak bila Islam mengatakan banyak orang kudung kena kerak tangan. Sabar ribu-ribu curi. Tiba-tiba orang kata orang ni curi aman. Sikit je kena kerak tangan. Akhirnya molek undang-undang Islam ni. Molek, dia terima Islam ni. Nak tunjuk molek ni kena merintah. Kalau tak merintah nak tunjuk Islam macam mana? Dan di sana kabilah-kabilah Arab datang menghantar rombongan. Bertemu dengan Nabi SAW. Istihar masuk Islam. Dan akhirnya Bani Saqif. Bani Saqif ini ialah puak-puak Taif yang terkenal dengan tagu Nabi. Lontar dengan batu bila Nabi pergi ke Taif. Yang terkenal membunuh pemimpin dia. Pemimpin dia yang beriman. Balik ajak dia masuk Islam. Dibunuhnya pemimpin itu. Akhirnya puak-puak Bani Saqif bila tengok semua kabilah telah Arab masuk Islam, mereka naik takut. Lalu hantar rombongan menemui Nabi SAW, menghadap Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, Rasulullah, kami mengakulah kau ni Rasulullah, kami sanggup masuk Islam, tapi nak minta saja lesen tak semayang, tak payah semayang. Nabi kata, mana ada agama tak semayang? Semua agama ada semayang. Mesti semayang. Tak apalah, kami sanggup semayang. Tak apa, kami sedia semayang. Kami nak minta saja halal berzina. Sebab kami musafir kata-kata tinggal Bening boleh berzina. Dibenarkan berzina. Nabi kata zina tu keji. Keji, kami sanggup haramkan zina. Kami tak tahan minum arak, halalkan arak. Nabi kata tak boleh. Arak ni merosakkan. Kami terima arak tu haram. Kami minta halalkan riba. Sia-sia minta. Nabi kata tak boleh. Riba adalah perkara yang membawa kerosakan. Mesti diharamkan riba. Kemudian kami minta supaya berhala. Berhala yang ada di Taif tu kami tak berani nak rombak. Kerana berhala tu ada jin jaga dia. Takut nak pergi rombak. Nabi kata biar aku hantar orang. Aku hantar orang pergi rombak berhala. Tak apa, mu takut, pokok mu takut, tak apa. Dia Mekah Nabi runtuhkan berhala tu. Orang Taif dah masuk Islam. Tapi mereka takut nak musnahkan berhala. Takut jin jaga berhala. Lalu Nabi hantar sahabat dia, 2 orang sahabat. Pergi robohkan berhala dia. Lalu pada hari berhala nak dirobohkan, berhimpunlah penduduk Taif, lelaki dan perempuan, tua dan muda, ramai-ramai nak tengok upacara berhala dirobohkan.
Nak tengok jin ada tak. Lalu sahabat yang ditugaskan untuk musnahkan berhala ni, dia nakal, jenis nakal. Dia bawa pekerjaan dia, siapa akak berhala dia rebah. Dia buat rebah, buat rebah. Lalu orang pun sorok. Aku kata, kami kata dah. Kata dah. Orang tengok sorok-sorok, dia pikah bangun. Bangun. Atok berhala tu, pecah. Hancur berhala tu, paling. Tengok. Mu semua bodoh boleh keduk semua batu. Ini cerita penduduk Taif. Tak dipaksa. Akhirnya mereka masuk Islam dan meninggalkan maksiat satu demi satu. Ini pendekatan yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang degil berperang, menyediakan bala tentera, minta bantuan Parsi dan Rom. Maka Nabi dan sahabat-sahabatnya mengambil tindakan menentang musuh dengan senjata bagi melindungi dakwah, dan dia ajak penduduk-penduduk ini masuk Islam. Dan ada penduduk-penduduk negeri yang merasakan lebih baik duduk di bawah kerajaan Islam daripada duduk di bawah kerajaan kafir dia. Kerana kerajaan Islam ni baik, lebih adil daripada kerajaan mereka sendiri. Contohnya di Jordan dan Syria. Jordan dan Syria, kabilah-kabilahnya duduk di bawah kerajaan Rom. Kerajaan Rom mengenakan cukai yang tinggi. Tak boleh milik tanah. Dari petani saja nak milik tanah tak boleh. Tanah milik kerajaan sepenuhnya. Macam Pelda lah. Pelda tak boleh milik tanah. Jadi bekerja saja. Tu Rom dengan Parsi buat dah gitu tu. Zaman jahiliah tu. Tu kerja jahiliah. Tak boleh milik. Bila Islam memerintah, Islam boleh milik tanah. Boleh milik tanah. Dan kerajaan Rom mengenakan cukai. Disebut dalam Islam dengan jizyah. Jizyah daripada jazak. Kita ambil cukai daripada orang bukan Islam dan kita jaga keselamatan dia. Itu jazak makna dia. Zakat fitrah untuk bersihkan daripada dosa. Itu zakat fitrah. Orang bukan Islam tak ada fitrah. Kerana dia tak percaya ke fitrah ni. Orang Islam kena fitrah, orang bukan Islam kena jizyah. Ini makna jizyah. Jizyahnya dibayar cukai pada orang Islam, kerajaan Islam jaga keselamatan. Apabila keselamatan tidak dapat dijaga kerana kerajaan Islam menghadapi musuh yang besar, Rom, maka Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu an mengarahkan supaya jizyah, cukai jizyah yang diambil daripada orang bukan Islam dipulang balik. Pulang balik cukai. Kerana tak boleh beri khidmat kepada mereka, maka cukai dipulang balik. Jangan ambil cukai saja, khidmatnya tidak ada. Keselamatan tidak ada. Mana ambil cukai? Tak betul. Maka dipulang balik cukai itu. Lalu mereka berasa heran. Macam mana kerajaan ambil cukai boleh pulang balik pula. Biasanya nak naik lagi adalah. Biasanya ni ambil pulang balik. Macam mana? Lalu dijawab bahawa kami tidak mampu menjaga keselamatan dengan sebab menghadapi musuh. Mereka kata walaupun kami ni bukan Islam, kami lebih rela berada di bawah kerajaan Islam. Ini dia contoh yang kita kena tunjuk. Barulah Islam ni boleh dijadikan contoh kepada seluruh manusia. Oleh kerana takut kepada contoh Islam ni lah menyebabkan musuh-musuh Islam berusaha sedaya upaya supaya Islam ni tidak memerintah. Islam tidak berdaulat. Berdaulat ni maknanya memerintah. Syariatnya tidak dilaksanakan. Kesimpulannya, hendaklah diyakini bahawa beriman dengan Rasul itu mestilah percayakan kerasulan mereka, beriman dengan ajaran mereka, menurut jejak langkah mereka, meneruskan perjuangan mereka, dan bermusuh dengan sesiapa sahaja yang memusuhi ajaran mereka. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Tuhan kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan dan kami mengikut Rasul, maka tulislah kami di kalangan orang-orang yang menjadi saksi. Dan akhir seruan doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.